Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi di atas talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang ke-14, dengan bab yang ke-14 ya, babu la yasubbu walidayh. Bab tidak boleh bagi seseorang itu mencela kedua ibu dan bapanya. Hadis yang ke-27 di dalam kitab ini, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'ad ibn Ibrahim an Humaid ibn Abdurrahman an Abdullah bin Amr qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir ay yashtuma ar-rajulu walidayhi faqalu kayfa yashtum qala yashtumu ar-rajul fayashtumu abahu wa ummah. Inilah hadis yang ke-27 yang Al-Imam Al-Bukhari masukkan. Maksudnya, telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad ibn Katsir. Katanya telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Sufyan. Katanya telah menceritakan kepada saya hadis ini Sa'ad bin Ibrahim. Daripada Humaid bin Abdurrahman, daripada Abdullah bin Amr. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dalam senarai dosa-dosa besar, ya, daripada senarai dosa-dosa besar, ayyashtumar rajulu walidayh. Di antara dosa-dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang lelaki mencela kedua ibu dan bapanya. Dalam kaedah bahasa Arab, bila disebut seorang lelaki ini, maksudnya seorang lelaki dan perempuan sekalilah. Kalau tidak ada di sana petunjuk yang hanya mengkhususkan ia hanya untuk lelaki, maksudnya individu lah. Nabi kata di antara dosa besar bagi seorang individu ialah apabila dia mencela ibu dan ayahnya. Faqalu kaifa yashtum. Mereka mengatakan bagaimana dia boleh mencela ibu dan bapanya. Soalan ni bukan soalan istifham yang nak tahu. Ini bukan soalan nak tahu ni. Ini soalan istiba'at. Soalan nak kata macam peliknya. Betul ke? Betul ke ada seorang, sahabat ni macam pelik. Sahabat kata betul ke? Ada ke orang yang nak mencela kedua ibu dan bapanya? Maka Nabi SAW menjelaskan, yashtumur rajul fayashtumu abahu wa ummah. Apabila dia mencela seorang lelaki, maka lelaki tersebut mencela ibu dan ayahnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini memberikan kita beberapa pengajaran. Yang pertama sekali, diharamkan bagi seorang lelaki ataupun bagi seorang individu untuk mencela ayah dan ibunya. Kerana perbuatan itu termasuk dalam perbuatan yang dilarang di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkataan uf. Di dalam Al-Quran Allah tak bagi orang Islam sebab yang merupakan anak kepada ibu bapa ni untuk sebut perkataan uf. Wala taqul lahuma uf. Kamu jangan sebut perkataan uf kepada ibu dan bapa kamu. Jadi kalau sebut uf pun tak boleh, apatah lagi perbuatan ataupun perkataan yang mengandungi celaan. Apatah lagi perkataan yang mengandungi kutukan kepada ibu dan ayah
lagilah lebih utama untuk dilarang dan dihalang, diharamkan dan termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan dalam hadis ni juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para ulama mengatakan di antara perbuatan yang menjadikan seseorang itu termasuk di dalam penderhakaan kepada ibu dan bapa, apabila dia buat satu benda yang mana dia tahu benda tu boleh mendedahkan ibu dan ayahnya untuk menjadi bahan celaan orang lain. Bahan celaan. Dia buat satu benda, dia pergi cela ayah dan orang lain. Dia tahu kalau dia buat macam tu, orang lain tu akan bertindak balas. Tetapi dia buat juga. Maka perbuatan dia yang mendedahkan ibu dan ayahnya kepada celaan termasuk di dalam perkara penderhakaan kepada ibu dan bapa. So kalau tengok dalam faedah ini, Islam menggunakan kaedah sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' bermaksud menutup jalan yang boleh membawa kepada keburukan, menutup jalan yang membawa kepada perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang perkara-perkara yang dilarang, tetapi bukan kerana benda tu sendiri dilarang, tetapi apabila ia boleh membawa kepada perkara yang buruk, maka ia dilarang. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak membenarkan orang-orang Islam ni untuk mencela sembahan agama lain, untuk mencela agama lain. Kerana apa? Kerana agama lain ni kalau kita cela mereka, maka mereka akan bertindak balas. Akan bertindak balas dan akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak membenarkan kita untuk mencela mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak benarkan kita untuk mencela sembahan-sembahan orang-orang bukan Islam. Walaupun di sudut akidah Islam, sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu Islam tak akui benar. Maksudnya Islam tidak mengiktiraf kebenaran agama lain. Walaupun dari satu sudut Islam mengiktiraf kewujudan agama lain, tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Dia bebas nak mengamalkan apa saja ajaran dia tanpa diganggu dalam negara Islam, tetapi Islam tetap mengatakan selain daripada akidah Islam, akidah tersebut adalah tidak benar. Akidah tersebut tidak boleh membawa penganutnya ke syurga. Ini mengikut akidah Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya mengiktiraf satu agama aja yang membawa kepada kebenaran, yang membawa kepada syurga, iaitulah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar diiktiraf, agama yang betul-betul yang boleh membawa kepada hak, yang boleh menjadikan seseorang itu mendapat kebahagiaan yang abadi, yang boleh membawa seseorang itu kepada syurga adalah Islam. Selain daripada Islam tidak akan diterima. Sebab itu di dalam akidah Islam, sesiapa yang buat baik, macam mana baik sekalipun, tetapi tidak ada akidah yang betul, tidak ada tauhid di dalam jiwanya ada syirik, ada sembahan kepada benda lain selain daripada Allah, maka semua amalan baiknya itu tidak akan diterima. Ini Islam. Tetapi Islam tetap mengiktiraf kewujudan. Kalau dia tak mau masuk Islam, Islam tak paksa dia masuk. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Walaupun kita tidak mengiktiraf kebenarannya, tapi kita benarkan selagi mana dia tak ganggu orang lain. Dan apabila Islam mengatakan agama-agama selain daripada Islam ini tidak benar, Islam tetap tidak membenarkan orang Islam untuk cela sembahan-sembahan orang selain daripada sembahan-sembahan orang selain daripada orang Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini secara jelas di dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencela
sembahan-sembahan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, kerana nanti mereka akan mencela Allah. Nanti mereka akan mencela Allah secara zalim, sedangkan mereka itu tidak ada ilmu berkenaan dengannya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Islam menggunakan kaedah saddu zara'i dalam isu ini. Kalau orang Islam pergi cela sembahan orang bukan Islam akan react. Maka sebab itu Islam kata jangan cela. Kita bagi tahu tak betul, tapi jangan cela, jangan maki hamun. Tak perlu. Biarkan mereka dengan agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agamaku. Okey, itu yang pertama. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kaedah ni, kaedah saddu zara'i, menutup pintu yang boleh membawa keburukan ni, digunakan juga untuk isu-isu yang lain. Yang saya sebut tadi dalam Al-Quran, di antara salah satu daripada contohnya lah, dalam hadis Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik. Walaupun kalau kita melihat di dalam sejarah Islam, orang munafik ni bukan sikit dia punya kerosakan yang dibuat. Banyak kerosakan yang dibuat dalam kerajaan Islam di Madinah pada masa tu. Ada waktunya dia khianat kepada Nabi SAW. Ada waktunya dia pergi pakat dengan orang Yahudi untuk memerangi Nabi SAW. Jadi orang munafik ni macam musuh dalam selimut. Lebih bahaya orang munafik ni daripada orang kafir yang duduk jauh dengan Nabi. Sebab orang munafik ni dahlah duduk dekat. Tahu pula serba-serbi apa yang berada di Madinah. Jadi kalau ikut bahaya, orang munafik lagi bahaya. Tetapi Nabi SAW tidak membenarkan orang-orang Islam untuk mengapa-apakan orang munafik, untuk membunuh orang munafik. Sebab apa? Sebab saddu zari'ah, nak menutup keburukan yang akan muncul daripada perbuatan membunuh orang munafik. Membunuh orang munafik tu ada kebaikan, tetapi keburukan yang datang lebih dahsyat daripada itu, yang mana Nabi SAW menyedari hakikat bahawasanya iman dan kufur selagi mana tidak dizahirkan pada tindakan, maka tak ada siapa yang boleh tahu melainkan hanyalah Allah. Nabi Muhammad SAW mengetahui dia ni munafik ataupun tidak apabila datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ada wahyu maka tak tahu. Sebab itu sahabat lain pun tak tahu. Nabi tahu bila Allah Taala bagi tahu. Kemudian Nabi bagi tahu kepada Huzaifah. Kenapa Nabi bagi tahu pada Huzaifah? Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu kenapa Huzaifah diberitahu. Sahabat lain tak tahu. Jadi bila sahabat lain tak tahu, orang yang berada dekat kerajaan Rom tak tahu, orang yang berada bernaung di bawah kerajaan Ghassan tak tahu. Yang mereka tahu, Abdullah bin Ubay dan beberapa orang munafik yang berada di Madinah pada masa tu, bila salat bersama dengan Nabi SAW. Sedangkan orang-orang munafik yang salat di belakang Nabi ni, mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka menyembunyikan sifat benci kepada Islam. Tapi orang tak tahu kerana mereka menyembunyikannya. Sebab itu dipanggil munafik, iaitu menutup kekufuran di dalam jiwa dan menzahirkan sesuatu yang berbeza daripada apa yang ada di dalam jiwa mereka. Jadi bila katalah orang-orang Islam ni tak tahu tanpa ada bimbingan wahyu. Sebab itu ada cadangan untuk Nabi SAW bunuh orang munafik. Tapi Nabi jawab apa? La hatta la yaqulan nas inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bila ada sahabat yang mencadangkan supaya Nabi SAW membunuh orang munafik, Nabi kata jangan, kerana nanti orang mengatakan bahawasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Adakah orang munafik sahabat? Orang munafik bukan sahabat. Tapi kenapa Nabi kata nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat? Kerana orang luar tak tahu dia munafik. Kerana orang luar tak tahu dia tu adalah orang yang menyembunyikan kekufuran. Orang nampak dia solat belakang Nabi dan ia akan menjadi satu orang kata apa? Berita yang hangat, salah sangka yang begitu besar
yang akan mereka canangkan. Mereka kata, adakah kamu nak ikut Muhammad lagi? Sedangkan Muhammad ni orang salat belakang dia pun dia bunuh. Kamu nak ikut Muhammad lagi? Maka dalam keadaan tu Nabi SAW tidak meneruskan hasrat untuk membunuh orang munafik, walaupun orang munafik ni dah buat macam-macam pengkhianatan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat ketika mana mereka berada di Madinah. Kerana apa? Kerana pertimbangan saddu zara'i, ada kepentingan, tetapi kepentingan itu akan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Begitu juga di antara tindakan Nabi SAW tidak membunuh orang munafik ini, supaya ia tidak menjadi satu sunnah, supaya ia tidak menjadi satu ikutan bagi pemimpin-pemimpin yang zalim. Apabila nak membunuh musuh politik mereka, mereka akan menggunakan alasan dia ni munafik. Aku bunuh dia sebab dia munafik. Nabi bunuh orang munafik, aku pun kena bunuh sebab aku juga pemerintah macam Nabi. Jadi akhirnya musuh-musuh politik akan dibunuh dengan alasan-alasan yang tidak dapat untuk dipastikan kebenarannya, tidak dapat disemak kebenarannya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saddu zara'i' ni ataupun saddu zari'ah, menutup jalan yang boleh membawa kepada kemudaratan ini ataupun perkara yang haram ini, adalah sesuatu yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dengan syaratlah, sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ni, dia mesti dengan sangkaan yang kuat, dengan kepercayaan yang kuat. Kalau sekadar sangkaan yang tidak ada bukti, tak bolehlah. Ya, tak bolehlah. Ya, baik. Kemudian dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan tentang satu perkara yang dalam kaedah bahasa Arab dipanggil majaz. Nabi SAW menyebutkan sesuatu kaedah ataupun uslub. Nabi sebut hadis ni dengan gaya bahasa majaz, bahasa metafora. Kerana Nabi SAW mengatakan di antara dosa besar ni, apabila seorang lelaki mencela dua orang ayah dan ibu. Jadi sebenarnya Nabi mention tentang hasil, Nabi mention tentang natijah, tetapi Nabi maksudkan sebab yang membawa kepada natijah tersebut. Yang dimaksudkan oleh Nabi ni ialah apabila yang termasuk dalam dosa besar ni, apabila seseorang buat satu benda yang boleh mendedahkan ibu dan ayahnya kepada satu perkara yang tak baik, iaitulah celaan. So Nabi sebut hasil, Nabi sebut natijah, tetapi Nabi maksudkan jangan buat sebab yang boleh membawa kepada natijah ini. Dalam kaedah bahasa Arab, banyak Nabi SAW sebutkan perkara-perkara yang mengandungi metafora ni. Bahkan saya ada seorang pelajar di peringkat sarjana, dah habis dah menulis tesis, dah berjaya dah pun, tesis dia bertajuk kaedah berinteraksi dengan hadis-hadis yang mengandungi majaz al-mursal, yang mengandungi bahasa-bahasa metafora. Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak berinteraksi? Apa disiplin yang ada? Apa faedah? Pelajar saya ni duk hurai dalam tesis dia. Dah siap dah. Dah orang kata apa? Dah viva dah, dia dah lulus dah pun. Jadi maksudnya orang-orang yang nak memahami dengan baik bagaimana disiplin nak berinteraksi dengan hadis yang ada kandungan metafora ni, bolehlah baca tesis dia. Tapi tesis dia tu dalam bahasa Arab lah, sebab pelajar ni pelajar Arab. Lebih baguslah. Mungkin ada orang tanya, apa keistimewaan ataupun apa kepentingan, apa faedahnya bila menggunakan bahasa metafora ni? Saya kata yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, nak menunjukkan kepentingan sesuatu perkara. Sebab di antara majaz mursal ni, ya, ada kalanya Nabi mention seluruh perkara, tetapi Nabi maksudkan sebahagian sahaja. Kenapa Nabi sebut semua sedangkan Nabi maksud sebahagian? Nak menunjukkan kepentingan perkara tersebut. Dia sebenarnya sejuzuk je daripada benda tu, tapi Nabi sebut semua benda tu sedangkan Nabi maksud juzuk tu. Kenapa? Kerana juzuk tu sangat penting, seolah-olah macam dia merangkumi semua benda tu.
Apa benda yang ustaz merepek ni ustaz? Bagi contoh tengok biar kami faham. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Sesungguhnya kata Allah, aku membahagikan salat di antara zatku dan hambaku kepada dua bahagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta kepadaku. Wa idza qala abdi, apabila hambaku menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, maka Allah Taala jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Hadis ni satu hadis yang sangat masyhur. Bahkan kata Syekh Waliullah Ad-Dihlawi di dalam Hujjatullahil Balighah, dia mengatakan hadis ni merupakan salah satu daripada hadis yang menunjukkan ihsan seorang hamba. Kita semua tahu kan ada hadis yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Dan hadis ni salah satu daripada manifestasi ihsan, iaitu Allah menjawab setiap ayat daripada bacaan Fatihah seorang hamba. So hadis ni sebenarnya Nabi nak maksudkan Allah menjawab setiap bacaan Fatihah seorang hamba. Bila hamba baca satu ayat daripada Fatihah, Allah jawab. Bila baca satu lagi, Allah jawab. Tapi Allah Ta'ala sebut di dalam dalil hadis qudsi ni, Allah Ta'ala kata qasamtus salah, aku membahagikan salat. Sedangkan yang dimaksudkan di situ adalah Fatihah. Kenapa disebut salat? Kerana Fatihah satu bahagian, satu juzuk daripada salat. Dinamakan Fatihah dengan salat di dalam hadis ni kerana nak menunjukkan begitu pentingnya Fatihah di dalam salat, sehingga kan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak boleh ataupun tidak membaca dengan Al-Fatihah. Maksud tidak membaca Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara faedah. Kadang-kadang faedah juga untuk menyebutkan bahasa metafora ni adalah untuk meringkaskan. Kalau sebut dengan bahasa yang biasa yang bukan metafora mungkin panjang. Contohnya macam hadis ni lah. Mungkin kalau nak dijelaskan satu-satu panjang. So Nabi sebutlah di antara dosa besar seorang itu mencela ibunya. Mencela ibu dan bapanya. Orang terkejut. So dia memberikan satu ringkasan, mesej yang sangat ringkas, tapi akhirnya difahami. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di antara faedah Nabi SAW menggunakan bahasa metafora ni, ada kalanya nak suruh kita fikir apa maksudnya. Contohnya macam hadis Nabi SAW pernah sebut, di dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, isteri Nabi yang paling cepat akan mengiringi kewafatan Nabi. Maksud yang paling cepat akan wafat ialah yang paling panjang tangannya. Jadi Aisyah kata, bila Nabi sebut macam ni, isteri-isteri Nabi ni pun ambil kayu pengukur, duk ukur tangan masing-masing, siapa paling panjang sekali. Kan? Sedangkan yang Nabi maksudkan tu bukannya literal, bukan tangan panjang tu, tetapi metafora. Cuma bahasa Melayu kalau panjang tangan ni mencuri. Bahasa Arab kalau panjang tangan ni ialah orang yang banyak bersedekah. Seolah-olah tangan dia panjang nak capai harta dan berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi bila Zainab meninggal dunia selepas daripada Nabi SAW, maka isteri Nabi tahulah yang Nabi SAW sebenarnya maksudkan dengan perkataan panjang tangan tu bukan hakikat, tetapi metafora. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tu hadis yang ke-27 dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita masuk kepada hadis yang ke-28. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah,
Ya. Haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibnu Juraij qala sami'tu Muhammad ibnu al-Harith ibni Sufyan yaz'am anna Urwata ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul min al-kaba'ir 'inda Allah ta'ala ayyastasab ayyastas ayyas ya macam mana baca ni saya pun tak tahu ni ayyas yastasabbar rajul liwalidihi. Okey. Itu yang betulnya. Ya, yastasabbar rajul liwalidihi. Okey. Maksudnya telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibnu Sallam, katanya telah mengkhabarkan kepada kami Makhlad, katanya telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Juraij, katanya aku mendengar Muhammad ibnu al-Harith bin Sufyan mendakwa bahawasanya Urwah bin Iyad mengkhabarkan kepadanya sesungguhnya dia mendengar ataupun sesungguhnya Abdullah bin Amr bin al-As telah mengkhabarkan kepadanya Nabi yang mana dia mengatakan di antara dosa besar, ini perkataan Abdullah bin Amr bin al-As, dia kata di antara dosa besar di sisi Allah ialah apabila seseorang menjadi penyebab bagi orang lain mencela ibu dan ayahnya. So hadis ni lebih kurang sama seperti mana hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini. Baik. Kemudian kita pergi kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-14. Bab uquqil walidain. Bab balasan bagi mereka-mereka yang melakukan penderhakaan kepada ibu dan ayahnya. Kalau saya tak silap lah, bab yang ke-15 ni saya dah baca dah pada minggu lepas ya. Bagi siapa yang ingat, saya dah baca dah hadis yang ke-29 dalam bab ini. Hadis yang ke-29 saya dah baca, yang mana Nabi SAW menyebutkan tidak ada satu dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di samping apa yang Allah Ta'ala simpankan untuknya di akhirat nanti daripada dosa kezaliman, kemelampauan dan dosa memutuskan silaturahim. Ni saya dah hurai dalam kuliah yang lepas. Yang mana siapa yang dengar kuliah yang lepas, saya tersilap sikit, saya terlompat. Hadis sebelum saya tak baca lagi, saya pergi baca hadis yang depan. So saya dah hurai. Hadis 30 pun saya dah hurai. Iaitu hadis daripada Imran bin Husain. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Apa yang kamu sebutkan daripada apa yang kamu sebutkan ataupun apa pandangan kamu, apa yang kamu nak katakan pada perbuatan zina, wa syurbil khamr was-sariqah, pada zina, pada minum arak dan pada mencuri. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan, yakni para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi kata hunnal fawahish. Kesemua itu adalah fahishah. Semua itu adalah dosa yang keji. Wa fihinnal uqubah. Padanya ada balasan. Padanya ada balasan daripada Allah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingin tak aku khabarkan kepada kamu dosa yang besar di kalangan dosa yang besar. Nabi kata asyirku billahi azza wa jal wa uququl walidain. Dosa yang besar di kalangan yang terbesar syirik pada Allah, derhaka pada ibu bapa. Wa kana muttaqian, Nabi SAW bersandar, kemudian Nabi pun duduk, kemudian Nabi pun bangun, Nabi duduk tak bersandar lagi, kemudian Nabi kata wazur, dan juga pembohongan. Hadis ini sanad dia dhaif ya, kerana ada perawi yang bernama Hakam bin Abdul Malik dan ia adalah perawi yang dhaif, tetapi hadis ini, riwayat ini telah disokong dengan riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari yang mana Nabi SAW mengucapkan perkataan yang hampir sama tanpa ada perkataan zina, minum arak dan mencuri itu. Yang Nabi sebut 3 dosa terbesar di kalangan terbesar, sehingga para sahabat kata laitahu sakat. Bila Nabi ulang penyaksian dusta, maka sahabat kata laitahu sakat. Alangkah baiknya kalau dia diam. Kalau Nabi diam, kerana kami kesian dengan Nabi penat mengulang benda yang sama sedangkan kami dah faham. Kemudian kita pergi kepada bab yang ke-16 ya.
Bab yang ke-16, bab bukail walidain. Bab tangisan kedua ibu bapa. Hadis ke-31. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Ziyad ibni Mikhraq an Taysalah annahu sami'a ibn Umar yaqul bukaul walidain minal uquqi wal kabair. Ya, hadis ni merupakan kata-kata Ibnu Umar. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa. Katanya telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah daripada Ziyad ibni Mikhraq daripada Taysalah. Dia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Khattab. Ibnu Umar kata, tangisan kedua ibu bapa termasuk dalam penderhakaan dan dosa besar. Tangisan ni tangisan kesedihan lah. Tangisan kekecewaan. Tapi kalau mak ayah kita menangis sebab kita berjaya. Sebab orang Melayu ni kadang-kadang dia ada kita panggil sebagai tangisan kegembiraan. Menangis tu bukan sebab sedih. Menangis tu sebab happy. Menangis tu sebab terharu. Menangis tu sebab terlalu gembira. Maka dia menangis. Menangis yang tu tak apa. Tapi menangis yang dimaksud dekat sini ialah menangis disebabkan mak bapak kita ni sedih dengan tindakan kita. Kecewa dengan tindakan kita. Ya. Yang ni yang tak dianggap sebagai amalan yang baik oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan tangisan seperti ini merupakan tangisan penderhakaan dan termasuk di dalam bab dosa-dosa besar. Di dalam bab dosa-dosa besar yang mana Al-Imam Al-Bukhari dah bawa dah hadis ni, riwayat ni yang kita telah pun hurai sebelum daripada ni. Kita tengok kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-17. Bab yang ke-17, bab da'watil walidain. Bab doa bagi kedua ibu bapa. Doa kedua ibu bapa untuk anak dia. Kata Al-Imam Al-Bukhari, kita tengok hadis yang ke-32. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Mu'adz ibnu Fudalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabat salasu da'watin mustajabatun lahun la syakka fihin da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami hadis ini Mu'adz ibnu Fudalah. Katanya telah menceritakan kepada kami hadis ini Hisham daripada Yahya. Yahya ni Yahya mana? Imam Bukhari kata Yahya ni adalah Yahya bin Abi Katsir. Daripada Abu Ja'far, yang mana Abu Ja'far kata dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabat. 3 doa yang mustajab. 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala terima. Lahun, mustajabatul lahun, diterima. Allah Taala terima 3 doa ni. La syakka fihin, tidak ada keraguan pada 3 ni. Allah Taala terima. Apa yang doa yang Nabi kata Allah Taala terima tak ada keraguan ni? Nabi kata da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi Allah Taala terima. Kemudian wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bermusafir juga Allah Taala terima. Wa da'watul walid ala waladihi, doa seorang ayah termasuk juga ibu terhadap anaknya. Cuma dalam hadis ni Nabi guna perkataan ala. Kalau doa ala maksudnya doa keburukan. Kalau doa menggunakan lam, doa li,
Itu menunjukkan doa untuk kebaikan. So kalau kita tengok kat sini kena hati-hatilah. Sebab Nabi kata doa ibu bapa seolah-olah macam kata doa ibu bapa terhadap anak dia. Doa ibu bapa supaya Allah ambil tindakan pada anak dia ni mustajab. Sebab tu kena hati-hati ya. Baik. Apa faedah yang kita boleh ambil pada hadis ni? Yang pertama, orang yang dizalimi ni doa dia tidak ditolak. Kenapa orang yang dizalimi doa tak ditolak? Kerana orang yang dizalimi ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila dia doa sungguh. Apabila dia doa khusyuk. Kerana Allah Subhanahu wa taala suka apabila hamba-Nya berdoa, doa seorang hamba ni bukan doa orang yang leka ataupun lalai. Kerana dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, innallaha la yaqbalu du'a'u ghafilin lahin atau kama qala. Nabi tak terima doa orang yang leka dan lalai. Maksudnya doa tu dia tak bersungguh. Doa tu dia doa gitu-gitu je. Dia tak begitu tekan ataupun dia tak begitu khusyuk. Jadi doa orang yang dizalimi ni, walaupun dia jahat, walaupun pada diri dia mungkin dia jahat, tapi bila orang zalimi dia khusyuk, doa pada Allah dengan bersungguh, dia ilhah, dia merintih kepada Allah supaya Allah ambil tindakan kepada orang yang menzalimi dia. Doa seperti ini hati-hati tuan-tuan. Kerana doa orang yang dizalimi ni Nabi sebut dalam hadis yang lain, riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu doa kepada doa orang yang dizalimi, kerana tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu buat zalim kat orang ni hati-hati. Orang yang menzalimi orang lain hati-hati. Kerana apa? Kerana takut-takut kita terkena sihamul layali, iaitu panahan yang datang pada waktu malam. Itu merupakan bahasa metafora bagi doa yang diangkat pada waktu malam. Doa yang dipanjatkan kepada Allah pada waktu malam, minta Allah ambil tindakan kepada orang yang kita zalimi. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa doa tu dipanggil panahan pada waktu malam? Anak panah kalau datang waktu siang kita nampak sebab ada cahaya. Anak panah yang datang pada waktu malam ni bahaya, tak tahu daripada mana dia datang. Gelap-gelap tiba-tiba datang melukakan kita. Begitulah keadaannya doa orang yang dizalimi. Kita mungkin sedang lena tidur, kita tengah sedap berdengkur, kita tengah sedap meroloh kata orang Perak, tiba-tiba datang doa yang mana ia datang daripada orang yang kita pernah zalimi. Kita sedang selesa, dia angkat tangan kepada Allah, minta supaya Allah Subhanahu wa taala ambil tindakan. Dalam kuliah yang lepas telah pun saya cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berdoa kepada orang yang menzalimi dia, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah Taala terima permintaan dia, Allah Taala terima doa dia, sehingga Usamah bin Qatadah ataupun yang dikenali sebagai Abu Sa'dah terkena doa Sa'ad apabila dia memfitnah Sa'ad. Sebab itu tuan-tuan, mungkin dalam dunia ni kita rasa kita ada pengaruh. Mungkin dalam dunia ni kita rasa kita ada kuasa. Kita ada duit. Orang yang kita zalimi tak ada duit. Nak saman fitnah kita pun tak ada duit. Kan? Nak ambil lawyer tak ada duit. So kita kata tak apa, dia bukan ada duit pun, kita fitnah je. Tapi dia tetap ada senjata yang kita mungkin tak perasan, iaitulah senjata doa. Sebab itu Sa'ad kata, aku doa 3 benda pada orang yang fitnah aku ni. Dia fitnah Sa'ad 3 benda. La yasiru bis sariyah wala yaqsimu wala yaqsimu bisawiyah wala ya'dilu fil qadiyah. 3 tuduhan. Yang pertama dia kata Sa'ad tak keluar perang, sedangkan Sa'ad ni panglima perang. Sa'ad ni panglima perang. Dia kata Sa'ad pengecut, tak keluar perang. Wala yaqsimu bisawiyah, pembahagian harta Sa'ad pun tak adil. Wala ya'dilu fil qadiyah, dalam urusan kehakiman Sa'ad tak berlaku adil. Sa'ad pilih kasih dalam
akis mahkamah. 3 benda Sa'ad balas dengan doa. Wallahi, Sa'ad kata, amma wallahi inni la'ad'u wan nabi thalath. Sesungguhnya demi Allah, adapun demi Allah, aku nak doa dengan 3 benda. Apa doa Sa'ad? Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiba yaqumu riya'a wa sum'ah fa atil umrahu wa atil faqrahu wa 'arridhu bil fitan. Kata Sa'ad, ya Allah, jika hamba-Mu ini pembohong dalam menuduh aku, bangkit dalam keadaan riak dan inginkan kemasyhuran, konon-konon dia ni berani nak tuduh Sa'ad, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan dedahkan dirinya kepada fitnah, dedahkan dirinya kepada bala bencana. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Sa'ad. Panjang umur sungguh Usamah bin Qatadah ni, sehingga kalau tengok dalam kitab-kitab yang mensyarahkan hadis ni, para perawi kata dia punya bulu kening tu gugur atas mata, jatuh atas mata, punya tua. Dan wa atil faqrahu, panjangkan kefakiran, jadi miskin sungguh dia. Wa arridhu bil fitan, dedahkan dia pada bala bencana. Dan dia ni duduk tepi jalan, dah tua, miskin, duduk tepi jalan, raba orang perempuan yang bukan mahram bagi dia, yang bukan isteri dia. Bila orang tanya dia, kenapa perangai buruk seperti ini? Dia kata, syaikhun kabirun maftun asabatni da'watu Sa'ad. Saya merupakan orang tua, saya merupakan orang berumur yang telah tua, yang telah terkena bala bencana. Saya telah ditimpa dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, zalim kepada orang ni jangan buat. Kerana anytime dia boleh doa untuk kita. Kalau terkena doa orang yang dia zalimi ni, susah. Susah. Jadi sebab itu, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sifat dan sikap suka tuduh orang, suka maki hamun orang, suka fitnah orang. Jangan buat benda ni. Jangan buat. Macam mana kita tak suka dengan dia, jangan jadikan dia bahan untuk kita hamburkan fitnah. Jangan sekali-kali tuan-tuan ya. Kita ingat pada diri kita, kita pegang prinsip ni. Tak suka dengan dia, tak suka. Tapi jangan tak suka dengan dia sampai kita ni fitnah dia, buat benda yang tak sepatutnya. Kita pergi sandarkan benda yang dia tak sebut. Kita cakap benda yang dia tak cakap. Kita kata dia cakap. Ini benda-benda yang sangat bahaya. Ini benda yang sangat bahaya yang kita kena hati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW kata, da'watul musafir. Nabi kata doa orang yang bermusafir juga mustajab. Kenapa doa orang yang bermusafir ni mustajab? Kerana orang yang bermusafir ni, dia jauh daripada kampung halaman dia. Dia jauh daripada keluarga dia. Dia jauh daripada harta dan rumah dia. Harta yang ada pada dia pun sekadar yang dia bawa saja. Jadi, orang yang bermusafir ni, sifat kebergantungan dia pada Allah tu tinggi. Sama macam orang yang dizalimi. Kebergantungan pada Allah tu tinggi. Sebab tak ada orang lagi dah yang boleh bantu dia untuk membela kezaliman yang terkena pada diri dia. Tak ada dah dia boleh harapkan, melainkan hanya Tuhan dia, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam orang yang sedang bermusafir. Orang yang musafir, dia jauh daripada keluarga, dia jauh daripada pembantu, dia jauh daripada rumah, dia jauh daripada kawan-kawan, dia jauh daripada harta yang sebenar dia. Yang ada cuma apa yang dia bawa sahaja pada waktu tu. Maka bila dia berdoa, dia doa dalam keadaan bersungguh. Dia doa dalam keadaan berharap sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada riwayat yang lain yang menyebutkan doa orang yang sedang berpuasa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, lis-sa'im 'inda fitrihi da'watun la turad. Atau kama qala, orang yang berpuasa ni ketika mana nak berbuka ada satu doa yang tidak ditolak. Jadi sebab itu bila nak dekat-dekat nak berbuka, bila kita puasa ni dekat nak berbuka, kita doa. Kerana doa pada waktu tu doa yang sangat mustajab. Kenapa orang puasa juga mustajab doa?
Kerana orang yang berpuasa ni sifat bergantung dia pada Allah tu tinggi. Rasa diri dikawal oleh Allah tu sentiasa. Sebab tu orang puasa ni, dia masuk bilik air seorang-seorang pun, tutup pintu, kunci pintu, dia tak minum dalam tu. Walaupun mungkin dia boleh kata, alah bukan siapa nampak apa kau minum seorang-seorang dalam ni. Bukan orang nampak pun, minum je lah. Tapi dia rasa Allah Ta'ala, dia merasakan pada diri dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat dia. Maka sifat muraqabah, sifat kebergantungan kepada Allah itu tinggi, maka mustajab doa tu tinggi. Kadar mustajabnya doa. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa ayah kepada terhadap anaknya. Kemudian kata pengarang kitab Rasyul Barat ni, dia kata apa? Dia kata da'watul musafir mustajabah li'anna du'aahu la yakhlu minar riqah. Doa orang yang musafir ni mustajab kerana doa dia tidak sunyi daripada kelembutan, riqah, lembut jiwa, supaya Allah Ta'ala bantu dia. Yang ketiga dia kata ahammu huquqil ibad haqqul walidain wa huma yastahiqani at-tawadhu' minal walad wa tawqirahuma. Dia kata di antara hak yang paling penting sekali di kalangan hamba ialah hak kedua ibu bapa, dan ibu bapa ni berhak untuk mendapat sifat tawaduk daripada anaknya dan penghormatan daripada anak. Ya. Wa talattuf lahuma bil qawli wal amal, dan anak tersebut perlu bercakap lembut kepada ibu dan bapanya, sama ada pada perkataan bersifat lunak. Seorang anak perlu bersifat lunak kepada kedua ibu dan bapanya dengan perkataan dan juga dengan amalan, sehingga yad'u li auladihi du'aan hasanan mustajaban indallah, sehingga dia boleh mendoakan untuk anak dia ni dengan doa yang baik dan diterima di sisi Allah. Maksudnya doa ni, mak bapak doa baik untuk anak diterima. Sebab doa mak bapak untuk anak ni doa yang ikhlas. Dia tak minta apa pun kat kita. Begitu juga kalau doa tu doa supaya Allah ambil tindakan kalau anak tu menderhaka, pun diterima. Pun diterima. Tapi kalau mak ayah jenis tak berapa nak bagus, katalah na'udzubillah, mak ayah ni biasa baguslah kan. Tiba-tiba mak ayah tak bagus, dia doa anak dengan doa yang tak elok, sedangkan anak dia tu anak yang baik. Macam mana? Mustajab ke tidak? Yang ni tak mustajab, tuan-tuan. Yang ni, kalau mak ayah doa secara zalim pada anak dia, dia kata, ya Allah tolonglah ambil tindakan pada anak aku ni. Anak aku ni, dia tak bagi aku nak beli benda-benda yang disebutlah benda-benda yang haram ke apa ke, anak dia tak bagi beli. Dia doa pada Allah, ya Allah ambil tindakan pada anak aku ni. Biar dia terdedah dengan bala bencana sebab dia tak taat pada aku. Sedangkan anak dia tahu, anak dia tak taat kepada ibu bapa kerana ibu bapa suruh buat benda tak elok. Kan? Jadi kalau macam tu, doa tersebut tidak mustajab. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Dia mengatakan doa ibu bapa untuk Allah ambil tindakan pada anak ni khas jika anak tu sendiri yang buat benda yang tak elok ataupun benda yang penderhakaan kepada ibu dan bapanya. Kenapa saya kata begitu? Di sana ada hadis daripada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan la yazalu yustajabu lil 'abd ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin, yang bermaksud sentiasa doa seorang hamba itu dimustajabkan oleh Allah. Sentiasa seorang hamba tu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mana dia tidak berdoa dengan dosa ataupun memutuskan silaturahim. Jadi kalau kita tengok dalam hadis riwayat Muslim ni, Nabi SAW sebut dengan jelas, iaitu doa dosa dengan doa putus silaturahim, doa macam ni tak mustajab. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang mak doa kepada Allah supaya Allah ambil tindakan pada anak dia dengan satu benda yang zalim,
Dia doa tu sebab anak dia tak nak buat benda yang dia minta, sedangkan benda yang dia minta tu benda yang tak sepatutnya berlaku ataupun benda yang tak diizinkan oleh syarak. Maka dalam keadaan tersebut doa dia tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia berdoa dengan satu benda yang dosa lah. Kerana anak dia tak taat kepada dia dalam perkara itu, bukan kerana tak taat semata-mata sebab memang nak derhaka pada dia, tetapi kerana nak taat kepada Allah yang lebih utama. Jadi sebab itu kena perhatikan betul-betul supaya kita tak tersalah faham, tak menggunakan hadis di tempat yang tak sepatutnya. Kadang-kadang mak ayah ni ada juga yang jenis macam tu. Hang tak suruh, hang tak buat apa yang aku minta, ya, kali ni aku doa betul-betul kepada Allah supaya Allah ambil tindakan pada kamu. Sedangkan anak tu tidak ada pilihan lain melainkan untuk tak buat apa yang mak ayah dia minta. Sebab apa? Sebab benda yang mak ayah dia minta tu benda yang dilarang di dalam agama. Benda yang menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, kata Nabi, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, atau kama qala, tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk apabila makhluk tersebut suruh kita melakukan perkara yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi taat kepada ibu bapa ni diletakkan 3 disiplin yang kita perlu ikut. 3 disiplin yang kita perlu tahu. Yang pertama, taat kepada ibu bapa ni wajib selagi mana mereka tak suruh kita melanggar arahan Allah dan Rasul. Apabila mereka suruh kita buat benda yang menyanggahi arahan Allah dan Rasul, benda maksiat, maka dalam keadaan tu kita tak wajib lagi ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mak dan ayah suruh kita buat satu benda yang memudaratkan diri kita. Kalau kita buat mudarat pada diri kita, maka dalam keadaan tu kita diberikan keringanan untuk tidak taat kepada mereka. Dan yang ketiga, yang paling akhir, apabila mereka menyuruh kita buat satu benda dan manfaatnya kembali kepada mereka, maka dalam keadaan tu kita wajib taat. Kalau mereka suruh benda yang tak ada pun kita nampak apa-apa kepentingan pada diri mereka, maka dalam keadaan itu hanya digalakkan saja untuk kita taat, sebaliknya kita ada ruang untuk tidak mengamalkannya. Maksud dia suruh buat satu benda yang tak ada kepentingan pun untuk mereka. Kan? Tak ada kepentingan apa pun, saja je suruh. Kalau kita tak buat pun tak mudarat pada diri mereka. Maka dalam keadaan tak ada mudarat dan tak ada apa kepentingan pun kalau kita buat, maka dalam keadaan tu hanya digalakkan saja untuk kita taat. Demikian disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh yang mana mereka membahaskan tentang dawabit ataupun disiplin dalam nak mentaati ibu dan bapa. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun teguran di mana-mana saya ada tersilap ke, boleh nyatakan ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Boleh bagi contoh memutuskan hubungan silaturahim? Di antara contohnya apabila kita memulaukan saudara kita, kerabat kita tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab yang syar'i dan lebih pada 3 hari. Kalau ada sebab syar'i tak apa. Tiba-tiba je. Ataupun kita buat benda buruk, kita maki hamun dia. Kan? Itu perkara-perkara, apa saja perbuatan yang dianggap sebagai buruk yang kita lakukan pada kerabat kita, dianggap sebagai buruk oleh masyarakat dan uruf setempat, maka itu adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk kita lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang fitnah kita, ia adalah satu peluang yang amat besar untuk kita buat pahala kalau kita sabar. Apa lagi ibadat yang kita boleh buat di saat kita difitnah untuk memanfaatkan peluang ini sepenuhnya selain pada sabar. Okey. Bila orang fitnah kita,
dia telah buat zalim kat kita. Bila dia buat zalim kat kita, kita ada dua pilihan lah. Sama ada kita nak doa supaya Allah ambil tindakan kat dia, ini pun boleh. Ataupun kita nak doa supaya Allah Ta'ala berikan kesedaran pada dia, ni pun boleh. Dan kita sabar. So kita ada dua pilihan. Dah tentulah yang lebih baik ini, kita doa supaya Allah Ta'ala berikan petunjuk pada dia. Itu lebih baik lah. Tapi kadang-kadang ada orang, dia rasa macam orang ni, aku doa banyak kali dah supaya Allah Ta'ala beri kesedaran. Tapi dia yang tak nak. Dia yang degil. Dia yang menunjukkan permusuhan yang teramat sangat pada saya. Jadi saya minta doa Allah Ta'ala supaya ambillah tindakan pada dia ni. Jadi, adakah dianggap sebagai salah? Tak salah. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita nak doa supaya Allah Ta'ala ambil tindakan kepada orang yang fitnah kita ni, kita guna perkataan yang sama macam Sa'ad punya doa. Iaitu, kita menggunakan perkataan jika. Kerana kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Kerana mungkin dia rasa dia buat benda betul. Jadi kita doa pada Allah dengan jika. Ya Allah, jika dia ni berbohong. Ya Allah, jika dia ni memang jahat. Memang sangka buruk kat aku. Memang saja nak penayar aku. Ambillah tindakan pada dia. Kerana kadang-kadang orang ni dia bertindak, dia rasa dia betul. Jadi kalau macam tu, kita doa dengan lafaz yang sangat-sangat berhati-hati seperti mana doa Sa'ad tadilah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, hadis ke-32 ini adakah bermaksud doa dimakbulkan dari ibu bapa untuk anak yang buat zalim atau doa kebaikan untuk anaknya? Kalau tengok daripada lafaz ini, dia doa ibu bapa terhadap anak dia. Terhadap. Kalau perkataan terhadap, itu doa maksudnya anak buat benda yang orang kata apa? Yang kita kata buat benda penderhakaan lah pada anak dia. Maksudnya, anak buat satu benda yang ibu bapa tak suka, ibu bapa doa supaya Allah Ta'ala ambil tindakan. Ya. Okey, sekejap saya tengok kalau ada ulama kitab-kitab syuruh, ya, kejap. Dalam riwayat yang lain ada sebut doa ibu bapa untuk anak dia. Maksudnya untuk kebaikan. Maksudnya untuk kebaikan pun okey, diterima. Untuk ambil tindakan ke atas kejahatan anak pun diterima. Maksudnya doa mustajab ni, bila anak buat benda baik, mak ayah doa supaya Allah berikan kelebihan kepada anak, mustajab. Kalau anak buat penderhakaan, mak ayah doa supaya Allah ambil tindakan pada anak yang jahat ni pun dia ambil tindakan, pun dimustajabkan. Okey? Baik. Sebab itu kata, ni kalau tengok, Syekh Al-Munawi, Al-Imam Al-Munawi menyebutkan, ya, ثم الظاهر أن ما ذكر في الولد مخصوص بما إذا كان الولد كافرا أو عاقا غاليا في العقوق فلا في العقوق لا يرجى بره. Adapun yang disebutkan dengan doa terhadap anak supaya Allah ambil tindakan azab kepada anak ataupun hantarkan balasan yang buruk kepada anak ni, dikhususkan jika anak tersebut dalam keadaan yang kafir, buat jahat pada mak ayah, ataupun aqan, ataupun penderhaka yang melampau dalam penderhakaannya, la yurja birruh, yang tidak ada lagi harapan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ini satu nasihat daripada Nabi SAW, peringatan daripada Nabi kepada anak yang buat benda tak elok pada mak ayah dia. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Dalam mazhab Syafi'i, jika imam telah selesai baca Fatihah dan beliau rukuk, perlukah makmum turut rukuk atau beliau habiskan Fatihah dulu? Pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i ialah makmum perlu menyelesaikan Fatihah dan diberikan keuzuran.
kepada makmum tersebut untuk terlewat sikit daripada imam untuk menghabiskan Fatihahnya, dan perinciannya panjanglah perinciannya, jangan tertinggal 3 rukun panjang dan seumpamanya. Tapi secara umumnya perlu untuk menghabiskan Fatihah, kerana menurut mazhab Syafi'i Fatihah bagi makmum adalah rukun. Kalau tinggal tidak sah salat dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau seseorang anak itu tidak ikut aliran pembelajaran yang ibu bapa inginkan dan ibu bapa bersedih, adakah anak dikira menderhaka? Okey, yang ni saya sebut tadi. Kalau ibu ayah tu bila dia suruh satu benda pada anak, ada manfaat yang kembali kepada ibu ayah, yang ni kita wajib taat. Tapi dari sudut aliran pembelajaran, manfaat tu kembali pada diri anak tu sendiri. Jadi seeloknya bincang dengan mak ayah, terangkan kenapa kita tak boleh ambil bidang itu. Insya-Allah mak ayah yang baik dia akan faham. Kita bagi tahu kerana kita tak minat boleh menyebabkan kita akan down, boleh menyebabkan kita tak berjaya dalam bidang yang kita masuk. Ataupun mungkin kita rasa saya nak menyumbang dalam bidang ini, nak menjadi pakar dalam bidang ini, insya-Allah mak ayah akan faham. Baik. Ini pun soalan lebih kurang sama. Salam Ustaz, adakah kaedah sadu zara'i juga digunakan oleh Nabi Nabi SAW bila Nabi solat jenazah untuk Abdullah bin Ubay, tapi kemudian Allah turunkan ayat surah Taubah yang melarang solat jenazah kepada orang munafik. Nabi tak bunuh tu, itu sadu zara'i. Manakala bila Nabi usaha untuk solat jenazah ke atas jenazah Abdullah bin Ubay ini, menunjukkan Nabi kasih kepada hambanya, kepada umatnya. Nabi usaha juga supaya Allah Ta'ala ampunkan jika ada ruang. Tetapi Allah Ta'ala turunkan mereka tetap di dalam neraka. Itu menunjukkan sayangnya Nabi kepada orang yang ada di sekeliling dia. Walaupun orang tu banyak melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW. Jika seseorang derhaka dengan ibu bapa dan sekarang mereka dah meninggal dunia, dia dah bertaubat, sekarang apa yang boleh dibuat? Ini satu benda yang menyedihkan. Kalau berlakulah keadaan ni, yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jangan putus asa untuk istighfar kepada Allah untuk ibu dan ayah kita. Kita dah buat silap, ibu dan ayah kita pernah sedih dengan tindakan kita dan kita rasa ini penderhakaan. Sebelum sempat minta maaf, mereka telah meninggal dunia. Na'udzubillah. Tapi kalau berlaku keadaan ni, maka tidak ada pilihan melainkan kita doa untuk mereka supaya Allah Ta'ala ampunkan mereka. Mudah-mudahan dengan doa tersebut, Allah Ta'ala menjadikan sebab untuk kita diampunkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pemimpin yang suka menipu dan rasuah dan mencuri duit rakyat? Boleh tak kita berdoa kepada mereka agar Allah mengambil tindakan kepada mereka? Adakah di akhirat nanti kita akan menuntut daripada pemimpin kita sehingga pemimpin tersebut merangkap mencari kita di padang mahsyar? Ginilah. Nabi SAW memberikan satu hadis yang sangat-sangat memberikan amaran dan ancaman kepada mereka-mereka yang menipu harta rakyat. Jadi
kalaulah kita tengok di dalam hadis tu Nabi SAW kata sesiapa yang man yastar'ihi Allahu ra'iyatan, sesiapa yang Allah Taala bagi kat dia rakyat untuk dia tadbir, tetapi dia tipu, mata yamut lam yamut illa mata wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dia tak mati melainkan pada hari mati tu dia menipu, dia menipu rakyat dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ke atas dia syurga. Maksudnya dia ni akan masuk neraka sehingga kezaliman dia tu hilang. Kezaliman dia tu terbalas. Maksudnya dia akan masuk neraka lah. Ini merupakan satu amaran yang sangat jelas yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita doa kepada Allah supaya Allah Taala ambil tindakan kepada mereka, yang ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada doa. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi doa, Nabi kata, Allahumma man waliya min amri ummati fashaqqa alaihim fashqaq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaq bih. Hadis riwayat Muslim, yang bermaksud, ya Allah, sesiapa yang menguruskan urusan umatku, siapa yang jadi pemimpin kepada umatku, jaga sesuatu dan dia menyusahkan umat aku, maka susahkan ke atas dia. Siapa yang berlembut dengan rakyat dia, dengan umat aku ni, maka berlaku lembutlah pada dia. Baik. Habis itu boleh tak kita doa? Dan Nabi doa boleh, kita pun doa boleh lah. Tapi kalau kita boleh doa supaya Allah Ta'ala berikan hidayah pada dia, okey lah. Ataupun kita nasihat dia, nasihatlah. Ustaz, adakah doa ibu bapa mertua untuk menantunya Allah makbulkan juga? Ibu mertua tak termasuk dalam hadis yang kita baca. Yang kita baca tadi ni ibu bapa betul. Tapi kalau doa ibu bapa mertua termasuk dalam doa orang yang dizalimi, masuklah. Sebab doa yang dizalimi ni mustajab. Tapi adakah selain daripada ni tak mustajab? Mustajab. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Jika seorang anak itu Muslim sedangkan ibu bapanya non-Muslim dan ibu bapanya meminta anaknya membalikkan barang-barang dan dalam list barang tersebut ada barang yang haram, contohnya arak, apa yang perlu dilakukan oleh anak? Dia tak bolehlah kembalikan arak. Dia tak boleh kembalikan arak tu, kerana arak tu adalah perkara yang tak dihalalkan oleh syariat untuk kita minum dan untuk kita beri pada orang. Jadi kita bagilah duit ganti kepada arak tersebut. Banyak soalan ni. Ya Allah. Saya tak boleh jawab semua ya tuan-tuan. Saya pilih-pilih je lah. Ustaz, saya follow Ustaz lama, doakan saya dalam kesusahan sekarang untuk anak dan isteri saya. Kepada Tuan yang bernama Omar Farouk, saya doakan semoga Tuan dan keluarga diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelapangan dan ketenangan, diberikan keberkatan di dalam hidup dan ketenangan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Adakah doa seorang kafir kepada Muslim, kiranya si Muslim buat zalim pada si kafir? Kalau kita tengok dalam kitab Rasyul Barak ni, waktu dia mensyarahkan hadis doa orang yang dizalimi ni, dia kata apa? Tengok Syekh ni kata, al-mazlum la turaddu da'watuhu musliman kana au kafiran. Orang yang dizalimi ni doa dia tak ditolak.
sama ada dia Muslim ataupun kafir. Maksudnya, kalau memang betul-betul dia dizalimi, mungkin Allah Ta'ala akan makbulkan untuk ambil tindakan pada orang Muslim yang zalim tu. Untuk dunia lah. Di akhirat nanti orang yang kafir ni dia tak adalah dapat rahmat apa pun kan. Tapi di dunia ni mungkin Allah Ta'ala akan terima doa dia kerana orang Muslim zalimi dia. Bolehkah seorang anak mentaati ibu bapa yang melakukan maksiat? Bagaimana cara untuk menasihati ibu bapa yang melakukan maksiat dan ingkar kepada perintah Allah? Pertama sekali, mak ayah kalau suruh kita buat maksiat kepada Allah, kita tak boleh terima. Kita tak boleh taat. Haram untuk kita taat, ya. Tetapi kalau mak ayah tu dia buat maksiat tapi dia suruh kita buat benda baik. Contohnya mak ayah yang bukan Islam, dia suruh kita buat satu benda dan benda tu bukan benda yang Allah Ta'ala larang, maka kita wajiblah taat kerana arahan dia tu tak bercanggah dengan arahan agama, ya. Jadi kita kena bezakan dua benda. Arahan yang bersifat maksiat satu, maksiat yang mereka buat dan tak suruh kita buat tu satu, itu berbeza tu, ya. Jadi macam mana nak nasihat mak ayah? Nasihat mak ayah ni, ya, benda yang sukar saya tahu, tetapi ya, kita mungkin boleh sentuh, peluk dia, salam cium tangan dia, kemudian kita bagi tahu satu persatu. Saya ingat ada seorang sahabat saya, dia ni masuk Islam umur 18 tahun. Sebenarnya dia masuk Islam sebelum tu lagi, tapi dia daftar keislaman dia tu 18 tahun. Mak dia tak Islam, ayah dia meninggal lah masa tu. So lepas daripada dia masuk Islam, mak dia macam sedih lah dengan dia sebab dia masuk Islam. Lepas tu dia pergi belajar apa semua, akhirnya dia jadi ustaz lah. Hebat lah orang ni, sahabat saya. Kemudian bila dia dah balik, dah jadi ustaz apa semua, dia nak mak dia masuk Islam. Jadi apa dia nasihat mak dia? Dia kata, mak, saya sayang kat mak. Dia buat macam mana yang hadis Nabi SAW dakwah pada sahabat. Nabi sentuh bahu Ibnu Umar, Nabi sebut dia sayang kepada Muaz, dia sebut dia sayang kat mak, dia sentuh mak dia, dan dia kata, saya tak nak mak bila kita di akhirat nanti kita berada di tempat yang jauh. Dia tak katalah mak dalam neraka, ya, sebab nak dakwah kan. Tak boleh guna perkataan yang kasar-kasar yang boleh menyebabkan dia sakit hati. Saya takut kita berada di tempat yang jauh. Saya tempat lain, mak tempat lain sebab agama kita lain. Jadi kalau boleh biarlah saya jaga mak di sini dan di sana, di dunia dan di akhirat. Dan akhirnya mak dia terima, menangis, mak dia masuk Islam. Tuan-tuan, mak dia masuk Islam dan mati dalam Islam. Jadi ini merupakan satu perkara yang bagi saya lah, keuntungan dah bagi dia. Satu lagi doktor. Banyak soalan ni. Kalau Nabi dia dapat wahyu untuk tahu orang munafik, bagaimana pula orang biasa yang mengaku pemimpin Islam mudah saja memunafikkan orang lain? Ada seorang ustaz di kampung saya beberapa tahun lepas mengatakan, orang yang tidak zikir dan berdoa secara jemaah lepas salat fardu sebagai munafik. Saya sampai sekarang tak puas hati dengan kata-kata tersebut. Biarlah dia. Dia tak tahu kita doa dalam solat kita. Biarkan dia. Ya, kita tak ada pilihan untuk mendiamkan dia. Lama-lama dia fahamlah tu. Ya, kerana kita doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa dalam solat dia tak dengar. Kita doa di tengah-tengah malam seorang-seorang dia tak dengar. Kita cuma tak ikut dia doa jemaah lepas solat je. Dan itu pun bukannya wajib pun. Orang tak solat pun kita tak ada panggil orang munafik. Tiba-tiba orang tak doa jemaah tak doa ramai-ramai dengan imam, tiba-tiba jadi munafik pula. Ini satu kezaliman dalam menuduh. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, banyak sangat soalan saya tak dapat jawab semua. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Yang mana soalan ada sebahagiannya saya kena check dulu, ada sebahagiannya saya dah jawab sebelum ini.
Yang mana saya mampu saya jawab. InsyaAllah kita jumpa pada lain masa. Terima kasih kepada Dr. Azmi, kepada Kak Majini, kepada Global yang menganjurkan kuliah pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu pada minggu depan. InsyaAllah jika ada kesempatan, jika ada umur, jika ada rezeki, kita jumpa minggu depan. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.